Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan tunjukkan bagaimana caranya untuk kita mengambil tunas pokok nenas, anak pokok nenas daripada suluh dia yang asal ni. Dan kalau kita perhatikan di sini ada 3 tunas daripada suluh yang lama. Ni suluh yang lama. Dan ni tunas yang baru, anak pokok yang baru. 1 2 3, ada 3. Dan sebenarnya kita boleh ambil anak pokok ni dan kemudian kita tanam jadikan dia benih baru. Okey. Kita ambil satu. Cabut je Tengok. Ini anak pokoknya telah mengeluarkan akar. Ni akarnya. Juga ni cuma kena hati-hati takut dia patah pula. Yang penting ada akar kat sini. Yang ni dia dah tumbuh akar sebab dah lama kan. Jadi akarnya pun dah panjang. Ni kita boleh tanam yang baru. Okey, ni anak pokok nanas yang baru. Jadi akarnya dah keluar. Jadi sebelum kita tanam, kita cabut dulu dia punya daun ni. Yang bawah-bawah ni kita tarik dulu. Okay, biasaannya sebelum kita tanam, kita akan celup dulu dengan racun supaya pokok ni tak dijangkiti kulat ataupun diserang oleh serangga lah. Okey, saya akan tunjukkan racun yang kebiasaan digunakan bagi tanaman nanas MD2 lah. Sebelum kita tanam tunas anak benih pokok nanas MD2, kita hendaklah celup anak pokok tu dengan racun, 2 jenis racun ni lah. Kita sediakan besen, kemudian kita masukkan sedikit 2 jenis racun ni dan kita celup anak pokok nanas tu. Okey, 2 jenis racun yang kita gunakan tu adalah racun jenis Bannack. Racun Bannack ni adalah untuk kegunaan untuk kulat lah. Ni racun kulat. Biasanya ada 2 je jenis musuh untuk tanaman ni. Pertama kulat, yang kedua serangga. 2 jenis tu. Okey. Hanya kita letakkan dia dalam bentuk serbuk. Jadi kita letakkan sikit saja. Jangan letak banyak-banyak sangat. Okey. Racun Bannack ni racun kulat. Seterusnya adalah racun Wesco-Malathion. Ini adalah racun serangga. Kita bancuhkan sikit. Kita ambil sikit saja, letak dalam besen, dicampurkan air dan kita celup anak pokok nanas MD2 tu. Okey, dia punya sukatan dia untuk 10 liter air letak 22 ml sahaja. Dia racun ni berbahaya. Cepat-cepat basuh tangan bila kita dah gunakan, sebab dia punya bau dia tu menyengat hidung dan boleh menyebabkan maut lah
Kalau hidu terlalu lama kan, bahaya. Jadi bila kita gunakan racun ni, kita kena cepat-cepat basuh tangan kita kan, dengan sabun. Sebab kandungan ni berbahaya. Okey, ini adalah dua jenis racun yang kita biasa gunakan. Racun Bannack dengan racun Malathion. Ini untuk kulat dan ni untuk serangga. Jadi pokok anak pokok nanas MD2 pun kita boleh tanam dekat dalam pasu kecil macam ni lah. Tengok ni. Boleh tahan subur juga kan. Tapi kita kena alihkan lah di pasu yang lebih besar lah. Kalau kita nak tanam dalam polybag kan, yang besar tu, supaya akarnya lebih puas lah untuk dia berkembang. Kalau tidak, akarnya hanya terbantut ke situ je. Jadi menyebabkan pokok jadi terbantut. Okey. Dan seterusnya saya akan tunjukkan hormon untuk mengeluarkan buah nanas MD2. Okey, seterusnya setelah kita dah racun, kita tanam pokok nanas kita, nanas MD2 tu, kemudian kita akan baja lah dengan baja urea setiap 2 bulan sekali ya. Setiap 2 bulan sekali kita baja dengan baja urea. Dan apabila telah masuk bulan yang ke-10, kita boleh sembuh hormon penggalak buah bagi menggalakkan pokok tu untuk berbuah. Dan bila kita sembuh pada pokok nanas MD2 ni akan berbuah dengan serentak lah. Kalau tidak, ada yang berbuah, ada yang tak. Tapi bila kita letak, kita sembuh semua sekali pokok tu dengan hormon penggalak buah ni, maka pokok nanas MD2 ni akan berbuah dengan serentak. Kita gunakan Atrial lah, kimia hormon tanaman Atropon. Jadi dia digunakan untuk menggalakkan pokok nanas berbunga dan buah nanas masak serentak. Okey. Jadi cara nak gunakannya, kita bancuhkan dengan air lah sebanyak 18 liter lah. Biasanya untuk satu tong racun, 18 liter air. Kemudian kita masukkan 360 gram baja urea ke dalam air tersebut. Kemudian kita campurkan lebih kurang 30 ke 40 ml hormon ni ke dalam campuran tu. Kemudian kita campur, kemudian kita sembuh di pucuk muda pokok lah, yang maknanya di atas ni kita sembuh kan. Kita sembuh hormon tu dekat sini. Sembuh lah lebih kurang 50 ml lah kadar semburan dia tu bagi setiap pokok. Dan bila kita sembuh tu, insya-Allah kan, tak lama tu dia akan mula tumbuh bunga lah, mula keluar bunga dia. Dan baru dia berbuah lah. Dan dia akan serentak lah. Semua satu ladang tu dia akan berbunga kan? Dan dia pula akan masak serentak. Kalau tidak, kalau biasa kalau kat kampung, kalau kita tanam nanas gitu je, tak letak apa-apa, ada yang masak dulu, ada yang berbuah dulu, ada yang tak buah langsung. Macam tu lah. Tapi bila kita letak hormon ni, maka pokok nanas MD2 ni akan berbuah dengan serentak lah. Dia akan berbuah. Biasanya ni saya tanya pengusaha ladang nanas MD2 yang terbesar dekat Johor, di Sembrong, Lembah Mata Naga dia kata, untuk nanas ni MD2 ni kita akan dapat hasil bila usia pokok tu 15 bulan. Maknanya 15 bulan tu baru dapat hasil lah. Barulah buah dah boleh tuai. Maknanya 15 bulan tu kita baru boleh tuai. Dia mengambil masa yang agak lama lah, 15 bulan. Tapi nanas MD2 ni memang manis dia punya rasa buahnya tu berbanding nanas lain kan. Inilah dan saya tak pernah lagi makan nanas yang semanis macam ni kan. Dan rasa lidahnya pun kurang. Okey, hormon ini juga boleh
digunakan untuk mempercepatkan lagi buah tu untuk masak. Kan bila 1 atau 2 minggu sebelum memetik buah yang pertama, dan kita boleh campurkan 40 hingga 50 ml hormon etrel ni dalam 18 liter air, kemudian kita semburkan pada buah nenas dengan rata. Dan buah akan masak lebih cepat lah. Dan hati-hatilah, hormon ni juga berbahaya sebab dia mengandungi kadar asid yang tinggi. Lepas digunakan, kita cepat-cepat basuh tangan. Okey, itu saja perkongsian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Saya pun bukanlah orang yang arif tentang tanaman nenas MD2 ni kan. Kalau ada pihak daripada Lembaga Nenas Malaysia ke atau mereka yang lebih arif, bolehlah komen kan, ataupun kita boleh berkongsi pendapat kan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.